Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk kelas Bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar cara untuk menulis perenggan karangan umum. Yang mana cara untuk menulis perenggan isi tersebut, kita perlu menggunakan 4 ayat sahaja. Okay, apa itu 4 ayat? Nanti kita akan lihat. Okay, untuk hari ini, karangan umum adalah karangan yang dipanggil karangan respon terbuka. Apa yang dipanggil karangan respon terbuka? Mari kita lihat. Dalam karangan bahasa Melayu PT3, terdapat dua jenis karangan, iaitu karangan respon terhad dan karangan respon terbuka. Okay, untuk karangan respon terhad, seperti yang telah kita belajar, contohnya adalah karangan seperti karangan pendek, rumusan, ringkasan dan ulasan. Yang mana karangan tersebut kebiasaannya tidak melebihi 100 patah perkataan. Tetapi untuk karangan respon terbuka, kita panggil karangan umum, mana karangan panjang. Untuk karangan respon terbuka ini, karangan ini adalah karangan yang berada di dalam bahagian B, kertas 2 Bahasa Melayu PT3. Baik, untuk karangan respon terbuka, kita perlu memilih satu daripada 3 soalan yang diberikan. Yang mana panjang karangan tersebut mestilah tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Ini bermaksud panjang karangan yang anda buat mestilah melebihi 180 patah perkataan. Tidak boleh kurang daripada 180 patah perkataan. Sekurang-kurangnya 5 perenggan termasuk pendahuluan dan penutup mesti dibuat. Ini bermaksud sekurang-kurangnya 5 perenggan tidak termasuk pendahuluan dan penutup. Pendahuluan 1 perenggan, penutup 1 perenggan dan bermakna 3 lagi perenggan adalah 3 perenggan isi. Cara menulis perenggan isi, setiap perenggan perlu ada 4 jenis ayat berikut. Ini yang saya katakan tadi. 4 jenis ayat tersebut yang perlu anda pelajari, yang perlu anda tahu, yang perlu anda kuasai untuk menulis perenggan isi. Mudah sahaja. Yang pertama, gunakan ayat isi. Yang kedua, ayat huraian. Yang ketiga, perlu ada ayat contoh. Dan yang keempat, ayat penegas atau ayat kesimpulan. Seterusnya adalah contoh soalan karangan. Untuk soalan karangan ini, saya telah sediakan contoh soalan dan saya sediakan contoh perenggan isi untuk soalan karangan ini. Yang mana perenggan isi tersebut saya telah gunakan keempat jenis ayat tadi yang akan membentuk satu perenggan yang sempurna. Nanti kita akan lihat contoh perenggan tersebut. Sebelum itu, kita perlu lihat dahulu apa itu soalan karangan. Okay. Pada era globalisasi kini, teknologi maklumat terutamanya internet amatlah penting kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, penggunaan internet turut mengakibatkan keburukan kepada masyarakat. Okay. Untuk soalan ini, kita perlu tahu apa itu tema dan apa itu tugasan. Baik, tema dia adalah teknologi maklumat. Dan tugasan dia adalah keburukan. Keburukan apa? Keburukan penggunaan internet. Okey. Jadi, bila kita dah tahu keburukan penggunaan internet, bermakna idea ataupun isi yang kita perlu cari adalah apa keburukan internet kepada masyarakat. Ini adalah idea yang perlu kita cari. Okay, ini adalah contoh perenggan isi yang telah saya sediakan. Ini adalah isi yang pertama, yang mana keburukan internet kepada masyarakat sekeliling ialah internet dapat mengakibatkan kelalaian kepada pengguna. Ini adalah isi yang pertama. Jadi dengan ini kita perlu kembangkan isi menggunakan empat jenis ayat yang telah disebutkan tadi, iaitu
ayat isi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Ini adalah contoh perenggan isi satu yang telah saya asingkan mengikut jenis ayat yang ditetapkan tadi. Okey, ada 4 jenis ayat di sini, iaitu ayat isi yang berwarna merah, ayat huraian yang berwarna hijau, ayat contoh yang berwarna hitam dan ayat penegas yang berwarna biru. Di sinilah penggunaan keempat jenis ayat tersebut kita gabungkan untuk membentuk satu perenggan isi yang mantap. Okay, kita baca daripada ayat isi. Okay, contoh ayat isi, antara keburukan internet kepada masyarakat sekeliling ialah internet dapat mengakibatkan kelalaian kepada pengguna. Okay, ini adalah contoh penggunaan ayat isi. Baik, seterusnya untuk masuk kepada ayat huraian perlu dihuraikan berdasarkan kepada ayat isi. Penggunaan internet tanpa kawalan had dan masa akan menyebabkan masa berharga seseorang terbuang begitu sahaja. Tambahan pula apabila internet digunakan bagi tujuan yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka sendiri. Okay. Ayat huraian ini adalah huraian kepada isi ayat isi. Okay. Yang berwarna hijau. Okay. Untuk ayat huraian, tidak semestinya satu ayat sahaja. Kita boleh letak 2 ayat ataupun 3 ayat. Pastikan ayat huraian mesti berkaitan dengan ayat isi. Okay. Kemudian, kita masukkan satu ayat contoh. Sebagai contoh, pengguna menggunakan kemudahan internet untuk melayari media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya tanpa mengira batas waktu. Ini adalah contoh kepada kelalaian pengguna terhadap internet. Contohnya, kita letakkan seperti contoh Facebook, Instagram, Twitter sudah cukup memadai. Okey. Untuk penutup terakhir sekali, perlulah letak ayat penegas. Ayat penegas adalah ayat spin, ayat pusingan daripada ayat isi. Di mana jika anda baca dan teliti, ayat penegas hampir sama dengan ayat isi. Jelaslah bahawa penggunaan internet dapat mengakibatkan kelalaian kepada pengguna. Bermaksud, di akhir perenggan kita perlu tegaskan semula isi di hujung ayat. Okay. Jika anda teliti, ayat ini sama dengan ayat isi, hampir sama. Okay. Kita ambil daripada sini, internet dapat mengakibatkan kelalaian kepada pengguna. Penggunaan internet dapat mengakibatkan kelalaian kepada pengguna. Jadi, mudahnya di sini, ayat isi dan ayat penegas adalah ayat yang hampir sama. Jadi, mudah saja kat sini. Kita ada ayat isi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Sudah cukup membuatkan satu perenggan menjadi sebuah perenggan yang mantap. Okay, ini adalah isi yang pertama. Jadi, kita beralih kepada contoh isi yang kedua. Okay, ini adalah contoh perenggan isi yang kedua. Keburukan internet adalah akan menyebabkan penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak tepat. Okay, untuk keburukan internet yang pertama tadi adalah kelalaian pengguna, akan menyebabkan kelalaian kepada pengguna. Okay, untuk isi yang kedua, keburukan internet adalah akan menyebabkan penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak tepat. Untuk perenggan isi ini, anda boleh tandakan di mana satu ayat isi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Okey. Okey, jadi kita lihat kepada slide yang seterusnya. Jika anda telah menjawab, anda telah mengenal pasti di mana satu jenis ayat. Kita lihat kepada slide yang seterusnya.
Baiklah, ayat isi yang pertama adalah seterusnya keburukan internet adalah akan menyebabkan penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak tepat. Baik, untuk ayat huraian, segelintir pengguna internet yang tidak bertanggungjawab suka menyebarkan sesuatu maklumat tanpa mengetahui kebenaran maklumat tersebut. Ayat contoh, contohnya maklumat tentang bilangan kes baharu COVID-19 yang belum disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah disebarkan dan boleh mencetuskan panik dalam kalangan pengguna internet yang lain. Untuk ayat penegas, oleh itu internet dapat menyebabkan penyebaran sesuatu maklumat yang tidak tepat atau berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ini adalah contoh yang kedua, penggunaan 4 jenis ayat yang boleh membentuk sebuah perenggan yang sempurna. Itu tadi adalah contoh penggunaan 4 jenis ayat yang boleh dibuat untuk membantu murid membuat sebuah perenggan yang mantap dan sempurna. Baik, untuk kali ini sila buat perenggan isi karangan menggunakan 4 jenis ayat yang telah dipelajari tadi berdasarkan soalan tersebut. Soalannya adalah seperti di bawah ini. Okay. Sekian saja untuk kelas hari ini. Apa-apa pun kita akan berjumpa lagi. Jika ada sebarang masalah, boleh bertanya kepada saya. Selamat berjumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye.